Okey, Assalamualaikum sejahtera. So, pada tahun 2024 ini, sehingga bulan Mac ini, kita telah melihat Shopee telah membuat pelbagai perubahan yang pada dasarnya tidak memihak kepada Shopee seller. Okey, kebanyakan perubahan yang dilakukan oleh Shopee, apa saya nampak adalah ini memperkukuhkan kewangan mereka dan menarik lebih ramai pelanggan ke Shopee melalui insentif yang menarik. Dan sumber yang terdekat yang mereka gunakan untuk mendapatkan target mereka secara pantas dan efektif adalah menggunakan Shopee Seller. Di mana perubahan yang dilakukan ini terlalu pantas sehingga kita lah sebagai Shopee Seller tidak sempat nak berancang pada tahun inilah, pada 2024 ini. Malahan terdapat juga beberapa perubahan besar yang dilakukan oleh kerajaan yang telah menambahkan lagi beban kepada Shopee Seller. Okey. So, sebelum ini saya berterangkan apakah perubahan yang berlaku pada sehingga bulan Mac 2024 ini. So, yang pertama, Shopee Commission telah meningkat sehingga hampir 50% pada bulan Mac efektif ini. 20 hari bulan Mac secara amnya. Nombor dua adalah COD, Cash on Delivery, akan auto-enable bermula pada 18 Mac. Dan nombor tiga adalah Return Refund, iaitu Change of Mind, akan bermula pada 19 Mac ini. Dan nombor empat adalah AST, iaitu Sales and Service Tax, daripada 6% hingga 8% bermula pada 1 Mac 2024. Dan IVG lah, ini tak ada impact sangat pada dropship, iaitu Low Value Goods Tax bermula daripada 10% bermula pada 1 Januari ini. Okey. So, Shopee Seller saya tahu terpaksa membuat strategi baru bagaimana untuk kekal bersaing di dalam platform Shopee. Kali ini, pada tahun 2024 ini, kita melihat perubahan yang dilakukan oleh Shopee agak drastik, terutama melibatkan commercial fee dan change of mind serta COD yang merupakan tekanan yang hebat kepada seller Shopee. Okey, sebagai contoh, kenaikan commercial fee yang meningkat daripada 4 hingga 7% secara amnya setiap jualan adalah amat tinggi tau. Pada keseluruhannya, penambahan commercial fee adalah sebanyak 3% lah, keseluruhannya lah. Semua untuk semua kategori, kecuali untuk digital produk yang naik sehingga 7%. Inilah amat-amat membebankan. COD pula, pihak Shopee telah mewajibkan semua seller mengambil pembayaran melalui COD ini. Walaupun mereka mendakwa COD memberi pulangan yang baik, tetapi kita sebagai seorang seller Shopee yang experience, kita berfaham bahawa COD ini menyusahkan. Walaupun Shopee mengatakan kos, orang kata penghantaran balik produk akan ditanggung oleh Shopee, namun kos packaging masih lagi di bawah tanggungan pihak Shopee seller, itu kita. Betul? So, dalam negara pula untuk refund, return and refund from Shopee itu change of mind, di mana pelanggan boleh memulangkan semua produk mereka yang mereka beli selama 5 hari, merupakan satu kelebihan yang baik untuk pelanggan mereka. Tetapi merupakan perkara yang buruk untuk Shopee seller. Alright. Dan kenaikan AST 8% pula pembanan yang dihadapi oleh Shopee seller ada dari segi cukai, perkhidmatan yang dimasukkan dalam commission fee, transfer fee, dan juga program Shopee yang mereka akan dikenakan 8% untuk AST. Manakala untuk LVT tax 10% adalah cukai untuk produk yang diambil di luar negara yang tidak melebihi RM500. Walaupun untuk saya secara personalnya sebagai seorang edukasi untuk masterclass Shopee, di mana kami menggalakkan menggunakan dropship atau organize, dia tidak ada impact lah sebagai dropship internal. Namun dia tetap sebagai satu bebanan untuk Shopee seller yang lain. Okey. Dari semua perkara di atas ini, kesan kepada Shopee seller adalah pengurangan margin untung sehingga 3%. Itu anggaran kasar saya disebabkan naikkan commission fee dan juga kerja tambahan untuk persediaan pemulangan produk akibat COD atau change of mind. Ini akan berlaku. So, mungkin kita kena buat satu workstation yang dipanggil return and refund atau COD untuk ambil satu staff untuk errorkan benda ni. Mungkin akan berlaku. Itu semua ada tambahan kos untuk kita. Okey, daripada penambahan baikan yang dilakukan oleh Shopee ini kepada pelanggan mereka, jelas Shopee dan semua syarikat marketplace semakin tertekan dengan persaingan. Ini cukup jelas menunjukkan mereka nak bersaing satu sama lain dan mangsanya adalah penjual-penjual dalam platform-platform ini tersebut termasuk Shopee. Apatah lagi kemunculan TikTok menambahkan lagi saingan terbaru pada Shopee selain Lazada. Dan untuk tetap relevan di kaca mata pelanggan, Shopee harus menawarkan pelbagai insentif yang menarik pada pelanggan mereka berbanding dengan saingan mereka. That's a business. So, kita sebagai Shopee seller terpaksa menerima kenyataan ini. Itulah bisnes sebenarnya. Mereka nak jaga produk mereka, mereka kenakan pelbagai cara untuk menarik trafik atau pelanggan ke platform mereka. Okey. Dan mangsa keadaan adalah kita, peniaga Shopee. Ramai peniaga Shopee yang mengeluh
Namun ada yang kita meminjam platform ini daripada Shopee. So, kita harus mengingatkan dan seharusnya mencari peluang melalui isu ini. Dan saya yakin bertahun depan akan berlaku dengan kenaikan kos yang dengan Shopee. So, dan akhirnya, ramai orang akan mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dari bisnes Shopee. Ini akan berlaku lah. Namun, adakah anda tanya bagaimana dengan sel-sel lain yang masih mampu bertahan dengan kenaikan kos ini? Dan inilah kita nak bicarakan pada hari ini untuk anda. Kenaikan kos di Shopee akan berlaku setiap tahun. Tapi apakah perkara yang harus anda lakukan untuk masih masalah ni? So, sekarang kita cerita pada 24 ni. Apabila perubahan kos pada rupiah ini, ada dua perkara berlaku, iaitu margin untuk anda akan berkurangan, itu satu. Dan nombor dua, potensi kadar pemulangan produk anda akan meningkat. Return and refund atau COD ini akan pulang lebih tinggi. Ini adalah kesan daripada pelaksanaan pembayaran Shopee lakukan inilah. Semua orang nak dapat agak ini akan berlaku. Okay? Dan tugas anda seorang peniaga Shopee, apa yang anda lakukan? Itu yang anda fikirkan. Sudah tentu setiap permasalahan yang berlaku mesti ada penyelesaiannya. Dan dalam masterclass Shopee kami hanya berpaksi pada 5 fada kami, iaitu product listing, product meaning, marketing, maintenance dan advanced untuk mengatasi segala masalah ini. So, hari ini saya akan menerangkan kelima fungsi ini dan apa yang kami lakukan bersandarkan 5 fada ini. Dan jom kita lihat bagaimana kami menggunakan 5 fada ini untuk menyelesaikan masalah ini. Okey. So, ini sebuah artikel, sebuah video yang agak panjang dan anda boleh lihat, nak membaca, klik artikel bawah ini. Alright. Okey, bagaimana untuk mengatasi masalah COD atau change of mind dengan funnel Shopee kami itu bagi Shopee System untuk kami. Okey. So, berkisar tentang COD atau change of mind, tujuan kita adalah untuk meminimumkan kadar pulangan. Itu kita. Memang bila berlaku benda ni, produk pulang akan berlaku. Okey. Tapi kita ingin kurangkan dia. Itu target kita. Kita tak nak target yang terlalu perfect. Tak nak. Kita kurangkan dia. So, untuk mengurangkan kadar pulangan produk dari COD atau Shopee ini, kita akan mempertimbangkan beberapa tindakan seperti ini. Yang pertama, jelaskan produk dengan tepat. Okey. Pastikan deskripsi produk ini, gambar yang anda gunakan sangat jelas dan memberikan gambaran yang accurate tentang produk anda yang jual. Ini maksud anda gunakan pada kami yang pertama, iaitu bagi product listing, iaitu memaksimumkan penggunaan gambar, deskripsi, video dan pelbagai lagi agar pembeli memahami secara visual dengan tepat produk ini. So, pembeli tak melihat produk ini kan, tak lihat rasa kan, dia dengan gambar. So, anda akan terangkan. Ini namakan funnel product listing dengan jelas. Dan kami terangkan bagaimana ciri-ciri untuk product listing ini. So, melalui pemahaman ini, pembeli akan yakin dengan produk ini dan akan mengurangkan jumlah pemulangan COD atau change of mind. Alright. So, kita berikan maklumat yang jelas tentang produk pada pelanggan sebelum mereka membuat pesanan. Berkomunikasi dengan pelanggan secara efektif untuk menyelesaikan sebarang pertanyaan atau keliruan sebelum mereka atau produk dihantar kepada mereka. Malahan, jika maklumat anda lengkap, saya pasti pembeli akan membeli pembayaran awal bukan di Malaysia COD. Jika cukup kuat power punya product listing. So, mana sama juga, bila melibatkan dalam pembualan ini, kita pastikan produk anda ni mesti produk yang berkualiti lah. Ada tempat analisa, produk ni ada produk berkualiti. Jangan dari segi produk listing yang mantap, dari produk yang sampai ke tangan pembeli, indah dari khabar. So, pastikan produk anda itu mencapai apa yang anda tulis. Apa yang tulis, itu akan beri kepada anda punya pelanggan. Itu yang mereka perluhi. Itu yang paling penting. Semua dua, penghantaran yang cekap. So, pastikan produk yang dihantar dengan cepat dan dengan baik. So, penghantaran yang lambat atau produk yang rosak semasa penghantaran boleh menyebabkan pemulangan. Ini kami gunakan funnel marketing kami, di mana anda akan memastikan sistem penghantaran produk anda berjalan lancar. Selain itu, anda akan menggunakan funnel maintenance, di mana akan memastikan kesemua peralatan pembungkusan anda lengkap dan mencukupi. Dalam masterclass Shopee kami tidak menerangkan tentang pembungkusan atau penghantaran dalam funnel marketing atau maintenance kerana kami gunakan dropship atau Scanize. Tetapi, jika anda punya produk sendiri, anda harus masukkan ini di dalam anda punya funnel ini. Faham masuk kat situ? Sebab funnel ini adalah funnel yang orang kata infinity. Dia boleh dimanipulkan mengikut kesesuaian kami, kesesuaian anda. Okey? So, nombor 3, penilaian pelanggan. So, ini amat penting lah. Di mana minta pelanggan memberikan
penilaian atau ulasan tentang pengalaman mereka dengan produk, di mana membantu meningkatkan kepercayaan pelanggan dan beri maklum balas tentang cara untuk meningkatkan pengalaman pembelian. Ini adalah funnel maintenance, di mana memang menjadi kewajipan seorang seller Shopee meminta pembeli memberikan ranking setiap produk yang mereka beli dengan anda. So dengan ini mengukuhkan kepercayaan orang untuk beli produk. Sampai kata tadi, mungkin dia akan beli soal dia akan beli, dia akan buat pembayaran terus. Anda yakin dengan review yang diberikan. So dia tidak agak-agak. Malah anda boleh gunakan chat Shopee untuk minta mereka menambah sedikit maklumat tambahan seperti masukkan video atau gambar. So anda kena rajin lah benda macam ni untuk mendapat penilaian pelanggan, untuk mengelak, untuk dapatkan keyakinan pembeli untuk produk anda. Okey. Itu untuk masih masalah COD atau juga cek online. Bagaimana untuk masih masalah kenaikan commission fee dengan funnel Shopee sistem untuk kami? Okey. Untuk mengelakkan kerugian dengan commission fee. Commission ni memang kita tahu dia akan merugikan anda. Setiap produk anda boleh mengambil beberapa tindakan. Yang pertama, tinjau semula struktur harga produk anda. Periksa semula harga produk anda untuk memastikan bahawa komisen yang kenakan masih dapat memberikan keuntungan yang memadai selepas dipotong komisen yang baru ni lah. Yang 3% ni anggaran kasar Kenaikan ni saya kira-kira 3% dah. Dalam hal ini, anda tidak mahu kehilangan 3% daripada margin untuk anda, maka anda wajib struktur semula harga produk anda. Dalam hal ini, anda harus menggunakan funnel product winning. So, anda naik harga lah maksudnya. So, anda harus bertanya pada diri anda sendiri. Adakah produk ini masih lagi product winning dan memberikan keuntungan anda? Dan jika anda struktur semula harga, adakah ia dapat bersaing dengan harga pihak lawan anda? Dan jika tidak, maka produk ini bukanlah produk winning anda lagi. So, anda kena lepaskan saja produk ini. Jangan berusaha terlalu keras untuk mengejar produk ini. So, maka anda harus cek produk winning yang lain. Alright? Faham masuk kat situ So, di Shopee sebenarnya untuk membuat perubahan harga adalah agak sukar kerana kita menjual produk yang hampir sama atau sama So kita menaikkan harga untuk dapatkan 3% kita balik tu mungkin harga dia mahal. So kena tengok buat kajian balik. Gunakan funnel produk winning kami ni. Okey. Nombor 2, kaji semula strategi penempatan harga. Mungkin perlu menyesuaikan strategi penempatan harga untuk menyerap sebahagian daripada kenaikan komisen. Tapi pastikan anda tetap mengekalkan keuntungan wajar. So, anda kekal harga yang sama. Tetapi anda kena serap kerugian itulah. Tapi anda kena merugikan. So, anda kenalah ini anda menggunakan funnel marketing dengan Shopee kereta kami yang akan diberikan percuma, di mana anda memberikan offer dan tarikan pembeli menipu produk anda. So, anda berikan offer seperti diskaun atau ada deal. Untung tak? Dengan harga sama. So, mungkin margin dalam kurang 3% anda boleh absorb kepada okey lah. So, dengan kenaikan commission fee ini, maka anda boleh kekalkan setawaran anda atau marketing anda dengan harga margin untuk yang lebih rendah. Itu anda ada tahu. Dan anda terus kekal dengan segi asal anda. So, anda buat apa-apa. Ada kurang 3%, anda masih boleh mampu untuk menjual lagi. Tetapi jika tidak, anda mungkin mahu menurunkan offer. Mungkin anda kasih tahu sebenarnya produk anda 3% diskaun. Mungkin anda turunkan kepada 2%. So, anda rugi dalam 1% lah margin untung anda. So, anda boleh kurangkan offer. Diskaun atau voucher pada produk anda. So, anda tidak berapa harga tu. Anda bermain dengan offer anda di bawah funnel marketing. Dan juga, mungkin anda akan membuat bundle deal yang memberikan keuntungan yang lebih baik untuk anda. So, terpulang pada anda cara ini. Dapat cara untuk masing masalah ini sebenarnya. Okay? Dan nombor 3 adalah tingkatkan prestasi produk. So, usaha untuk meningkatkan prestasi produk adalah seperti peningkatan dalam jualan, penilaian lebih baik dan ulasan positif. So, ini boleh membantu anda pertahankan keuntungan walaupun dengan commission fee yang lebih tinggi. Ini maksud anda ingin menjual lebih banyak produk anda. Naikkan margin untung walau rendah, tapi jika anda jual produk anda lebih banyak lagi kuantiti, maka dia dapat menampung dari segi kerugian. So, dengan kadar jualan lebih tinggi, maka anda mampu menutupkan margin anda. Ini kami panggil sebagai advance sales, di mana anda boleh meningkatkan jualan produk anda dengan menggunakan platform luar dari Shopee untuk menarik trafik ke kedai anda seperti buat Facebook Ads, social media, dan membuat blog dan pelbagai lagi. Ini semua kami terangkan dalam funnel advance sales kami. Alright. So, nombor 4 adalah untuk masih masalah commission fee. Cari produk yang lebih menguntungkan. Ini adalah cara yang biasa saya lakukan. Okay. Pertimbangkan untuk menambahkan produk
yang baru ke dalam inventory anda yang mungkin memang keuntungan lebih tinggi atau kenaikan dalam permintaan yang dapat menangani kenaikan komisen. Sekali lagi, anda menggunakan funnel product winning untuk menjadi produk yang memiliki keuntungan lebih besar untuk menghasilkan kenaikan commission fee yang lebih tinggi. So, dah kebanyakan sampai saya terlalu berkecimpung dan bilang gini ya, ini cara paling pantas lah sebenarnya kami gunakan untuk mengatasi masalah kenaikan harga. Kemudian kita menambahkan produk winning yang lain, yang lebih mahal yang lebih menguntungkan. Okay. So, kesimpulannya, Shopee dari tahun ke tahun memang sentiasa menaikkan kos. Dan semua kos tersebut harus ditanggung oleh Shopee sana. Seperti ini tidak akan berhenti pada tempat saja tahu. Percayalah, 25 akan naik juga. So, anda memerlukan satu teknik yang kekal sebagai orang kata guideline untuk anda sebagai untuk menjual di Shopee. Dan kami menggunakan 5 funnel kami ini bagi masterclass Shopee Mania kami. Kami mengerjakan 5 funnel ini seperti saya katakan tadi, product listing, product winning, marketing, maintenance dan advances, di mana kami buat apa kerja pun kami gunakan di dalam lingkungan zone ini. Sebab kami tak keluar pada guideline. Ini kami gunakan sebab funnel ini kita jika ada telah mahir dalam funnel ini mula dah pening lah, tapi bila ada telah mahir dalam funnel ini anda tahu funnel ini boleh dimanipulasikan dalam semua bisnes online. Untuk montir anda macam ni, kenaikan conversion fee anda boleh gunakan bagaimana untuk batasi masalah ni itu kelebihan kami Shopee funnel kami. Pada mulanya agak sukar, tapi kalau mahir anda dapat kelebihan ini sebenarnya So, jika anda berminat untuk pakai masterclass kami, anda boleh klik bawah ni, pergi landing page kami, dan anda juga akan mendapat super AI Shopee Mania kami berikan cara percuma untuk anda. Okay, so saya anda faham So, jangan kita rasa kecewa dengan kenaikan commission fee, COD, change on mind, AST 8%, LVC low value produk semua ni, jangan risau. Ini semua akan naik masa. Yang anda kena tahu bagaimana cara untuk mengatasinya. Itu yang paling penting seorang bisnes online. Okay, so assalamualaikum. Yang satu, jangan lupa untuk subscribe untuk saya tips yang menarik tentang Shopee blogging juga Facebook.